Okay, start. Ada viewer lagi. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua. Okey, hari ini macam kita bincangkan, kita akan cerita pasal benda yang tengah hot dalam market, isu shop NK Racing next. Okey, kita akan bincang lebih pada user interface, macam mana nak guna, apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat, dan apa recommendation yang sepatutnya ada. Dan benda yang tak patut kita buat tu kita kena discuss lebih sikit. Kalau ada soalan tentang Android software ni, kita boleh berbincang terus melalui live. Kalau ada apa-apa nanti kita akan kita tunggu viewer dulu. Banyak yang belum ready lagi. Kita pun baru habis kerja. So, kalau kita nak sembang pasal isu shop ni sekarang dah keluarkan version baru yang kita ada ni, isu shop version NK Racing. So dia ni dipanggil next version yang ada Bluetooth punya communication yang kita boleh install dalam Android system kita. So isu ni sebenarnya harga sama macam yang isu sebelum ni, cuma kan dia ada extra function yang semua orang boleh guna lah. Ya, itu Muhammad Effendi Syari ada kat sini. Abang bawa balik gitu bang. Ya, kita nampak tu Abang Anas kita ada kat situ, Abang Safari ni macam glamour je bang. Okey, kita straight to the point. Kita pergi pada kita punya application. So dalam App Store kita install, kita cari Full Stand Issue Shop dan kita download. Ini dia punya application, kita klik. So ini dia punya interface. Interface yang ada. Iman buat itu Man, mana Man? Okey, dalam interface ni kita akan share sekejap lagi. Kita dah pasang pada sebiji motor ni. Kita akan share function-function yang patut kita buat lah, kita pakai lah. Sekejap, kipas ni mana? Okey, kita tunggu lagi. Okey, interface dia macam ni. Quite straightforward, menarik. Okey, siapa-siapa dah install tu boleh try main-main atau test. Okey, dalam ni kita dalam tune punya function, kita ada calibration, kita ada injection punya setup, kita ada ignition punya setup, ada rumble. Waalaikumsalam Tuan Anas. Malam ni rehat lah, malam ni kita buat demo. Yang ni penting ni sebab benda ni menarik ni. So dia akan jadi satu trend, satu orang kata fenomena lah. Okay, dan kita ada compensation yang agak penting, analyze, TPS enhancement, kita akan explain one by one nanti. Fuel start, apa tu fuel start, dan yang paling seronok nama ni digital IO ni, launch control, anti lag, semua ada dalam ni lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus ajukan, saya tunggu kat sini sebelum saya start communicate benda ni dengan motor. Waalaikumsalam Tuan Nazri. Waalaikumsalam. Yang mana belum install tu boleh install. Mana yang nak share tu sila share dulu sebelum kita pergi pada straight to the agenda kita malam ni. Okey, tujuan kita buat ni untuk memudahkan pengguna-pengguna software ni. Mana yang sepatutnya kita adjust, kita adjust, dan kita akan explain macam mana. Let's say macam motor baru install dengan software ni, kita reset dyno, dan kita balik, kita nak buat adjustment. Itu yang kita nak tekankan. Kalau untuk spek 57 stok, mungkin kita boleh ambil isu ni, pasang dan terus kita boleh communicate, kita boleh adjust whatever kita nak adjust. Tapi
Kalau motor yang dah spek 63, spek 65, dah jet road, tak boleh macam tu. That means you kena pergi dyno. Once dah finish dyno, balik kita nak check calibration, throttle kita lari ke tak, especially Honda RS. Then injection kita kadang-kadang tu pagi susah nak start, cold start punya function. Kemudian untuk lock throttle mungkin kita nak ada safety sikit. Kat situ macam mana kita nak tambah, kat mana kita nak tambah, kita akan explain in details nanti. Okey. Kita pergi, kita tengok kat motor kita dah pasang benda ni, kita pergi kat motor, kita set motor. Okey, daripada software ni apa kita akan buat, kita akan communicate dulu. Okay, kita dah jumpa full stand tu, kita punya issue lah. Communicate, connect, dia akan dapat setup data macam ni. Okay, ini first round. Kalau kita tengok di sini, kalau kita main TPS, dia akan ada, kita dah calibrate lah. Okay, first of all, yang paling penting sekali is calibration untuk TPS. Okay, ini data TPS. Kat tepi ni kita ada TPS, kita dekat sikit kita TPS, kita ada map sensor, kita ada max driving. Ini cut off, berapa cut off yang kita nak buat lah. So currently dalam ni kita buat 12,500 untuk motor ni. Ini load means TPS dengan map. Ini kalau boleh jangan usik lah, biar tuner yang buat setup ni pada awal kat dyno. Explanation dia, TPS dengan map ni dia macam ni. Kita nak gunakan injection dengan ignition punya setup ni, berapa persen dekat map sensor, berapa persen dengan TPS sensor. Okey, untuk stok motor stok dia pakai dalam 70-30%. That means map sensor 30%, TPS 70%. So untuk race kita recommend untuk pakai 100% on TPS. So senang kita nak troubleshoot ke whatever ke. Okey, kita balik pada kita punya TPS. Sekarang ni max minimum kita dah set up. Let's say kalau kita nak test, either kita punya ni lari ke tak, kita tengok sebelah sini. Yang ini yang ini kita punya current voltage untuk TPS. Dekat sini dia tak pakai persen tau, dia pakai voltage. So 1%, maximum 4%. Dekat sini dia punya setup. Okey. Lepas ni bawa kamera lah, tunjuk. Bawa kamera senang kan. Okey, jom. Sekejap. Okey, kita bawa. Okey. Macam ni, dalam setup tu. Okey, dalam setup tu kita tengok total kita. Total. Okey, kita get minimum. Get minimum kita dah dapat 1.04 voltage. So untuk get maximum, kita load throttle dulu. Tunjuk load throttle. Load throttle maximum. Okey, kita tengok berapa. Kita dapat 4 voltage, dan kita akan turun pegang full throttle. Okey. Get maximum. Save. Okey, bila dah save ni, jangan lupa pula kat bawah ni ada send. Kalau kita tak send, dia akan balik pada value yang sebelum ni. Okey, kita dah send. Ini back button tau, ni back button, the back. Okey, at least untuk TPS kita dah settle. So antara yang paling penting, kita akan pergi pada yang nombor 2. Kita pergi pada injector. Okey. Dalam software ni dia ada dua type, basic tuning and advanced tuning. So kita pergi pada basic dulu. Tak payah pakai flash tu, tak nampak. Okay, kita off flash dulu Okey. Alright. Dekat sini dia macam equalizer lah kalau kita tengok. Okey, kat bawah ni ada RPM 1200, 2500, 3800, 5000. Ini kita boleh preset up dalam kita punya map yang tadi tu. Okey, ini kalau let's say kita nak set up, kita boleh plus minus ya. Kita boleh plus minus benda ni. Macam main radio, kata let's say kat 1200, kita kata mungkin kita rasa macam minyak ni terlalu bau minyak terlebih, then kita boleh tolak by percent. Currently kita 0%, sekarang dah jadi 3.4%. Yang ni antara setup yang boleh kita adjust lah. Tapi kalau dah dyno, selalunya kita akan adjust on low throttle lah, high throttle jangan kita adjust. Okay, ini basic. Ini basic untuk basic setup. Dia based on equalizer menyemuk macam ni. Okay, tapi untuk advanced user, kita akan dalam page yang sama juga, setting injection ni, kita pergi pada advanced tuning. Kena tekan 3 saat ni. 3 saat baru dia buka advanced tuning. Okey, dia macam ni. Dia macam table dia macam ni, plus minus. Nak tambah atau nak tolak.
Let's say kalau sekarang ni dia bawah ni ikut load. Okey, ikut load 0 throttle ke 100 throttle. So currently kita dekat sini lah, dekat range sini. Okey, kalau katalah idle kita nak tambah tak cukup minyak, kita just plus 1%, 2%, 3%, whatever, then kita send kalau kita nak modify. Okey. Dan kalau kita nak reset balik, kita just back balik lah, reset balik. Okay, ini on kat atas pun dia kita boleh pre-select tau. Let's say kita nak select banyak kotak, kita just overall select kat sini. Let's say salah, kita ambil yang maximum load lah. Kita rasa minyak kurang, kita just plus 1%. Dia ikut percentage. Itu kelebihan benda ni lah. Kemudian jangan lupa kalau dah send, tapi kalau boleh untuk atas jangan adjust kalau tuner dah buat cantik. Okey. Untuk minyak kita pergi pada ignition. Ignition pun sama juga. Basic tuning pun sama juga. Dia macam equalizer punya mode. Plus minus. Let's say kita kata kita takut, kita rasa tak cukup ignition untuk bawah, untuk idle kan. Kita tambahkan by percentage. Tapi maksimum pun tak banyak lah, dalam 3%. Tapi bagi saya 3% pun untuk ni dah banyak. Let's say kita ada 30 ignition advance. Kalau kita dah 3% seperti itu, dah banyak dah tu, dah berapa persen. Okey. Jangan lupa kalau dah set, kita send. Tapi buat macam ni kita tak ni, kita dah ada base map tu. Advance tuning sama juga. Berapa orang dah live tu? Alhamdulillah. Okey, ini information ni memang kita share sebab kita rasa ni berguna untuk user-user. Okay, let's say macam ni, sama juga. Ignition advance tau, berapa degree kita nak tambah, berapa cepat kita nak api tu tembak sebelum torque dead center. Let's say kita advance lagi 3 degree, kita send. Tapi yang ini agak bahaya sebenarnya. Kalau let's say untuk high RPM ni, kita tambah sampai 5 degree, ni maksimum dia bagi 3 degree je plus minus. Masih okey lagi lah, 1-2 degree. Ni depends on kita punya preference sebenarnya, macam mana sedap tak sedap bawa. Tapi orang yang advance tuner lah buat benda ni. Tapi untuk beginner, saya nasihatkan kita more dekat dekat idle lah. Ataupun untuk cruising mode 20%, 30% kita bawa tak sedap, ini kita adjust. Okay, itu calibration dah, injection dah, ignition pun sudah. Dan kita pergi pada compensation. Idle rumble ni kemudian lah, sebab ni benda yang seronok kita nak pakai ni. Kemudian compensate dulu. Compensation ni, apa sebenarnya compensation? Ini ada banyak. Ini ada banyak tab kat bawah ni. Let's say yang tab nombor 1 ni, dia panggil dia water temp, trim, injection. Maknanya ini untuk cold start. Okey, yang atas ni, base ni, dia tulis kat situ kita nampak Celsius, berapa Celsius. Kalau kat Malaysia ni pagi-pagi kita dalam 20 ke 30 Celsius. Jarang dia pergi bawah 20. That's mean berapa persen minyak kita nak tambah kat sini untuk cold start. Okey, dalam biasa kita set up, kita akan set up cold start tu sampai 60 Celsius, then 70 Celsius dia akan pergi normal ikut yang mana kita dah tune dalam main table. Okey, then untuk 100 ke 120 ni selalunya kita akan tambah sikit. Ini mana dah overheat ni. Kalau tak tambah ni, selalunya motor akan jadi lagi masalah lah. Mana kita ambil macam mana panggil lah, safety function lah ni. Okey, yang ini sebenarnya kita kena set up. Let's say kita start pagi dekat 40, kita rem throttle macam nak mati ke apa ke, rasa tak cukup minyak, kita just add in je dekat area yang mana kita perlu tambah. Tapi kat sini dia tak bagi by percentage tau. Dia bagi by unit second. Dia basically tak banyak pun. Kalau kita tambah 100, baru dalam tak sampai dalam 2%, 3% pun daripada minyak. So dia punya value ni masih kita boleh tambah lah. Biasanya kita akan ambil macam ni lah, kat 60 tambah 200 US saja. Ini cold start function. Ini penting ni. Siapa yang main benda ni, siapa yang main ECU, memang dia akan tahu cold start memang selalu ada masalah. Dia depends on motor, depends on masa tuning tu. Ideal kita berapa FU ratio. Selalu tuner yang untuk tuner yang advance ni, dia orang ambil dalam 12, 24 FU ratio untuk idle. Tapi kalau yang macam stok kilang ke apa, dia pakai 13 lebih, 14. Dan kalau kita tuner yang setup 13, 14, kita kena make sure yang di sini lebih. Sebab pagi kita memang kena pakai minyak lebih. Kalau tak, motor susah nak start. Ataupun start mati. Kat sini dia punya tolak dan balik pada main setup tadi lah. Tapi kalau macam kita setup, kita akan set dalam 24, 25. Dan kat sini kita tak payah main banyak. Bila dia start pagi, 12.5 yang kita setup masa panas, dia akan jadi dalam
13 lebih 14 juga. Means still boleh start 1 minit dan jalan. Okay, yang ni function. Kalau ada persoalan kita boleh tanya terus. Kita akan jawab straight. Agak-agak okey kot, clear. Okey. Compensate. Salah. Banyak lagi tabs. Okey, tadi baru kita pergi water temp trim injection. Kemudian kita ada water temp trim TPS. Yang ni kalau boleh value ni kita tak kacau lah. Ini by TPS value. Water temp trim by TPS value, tengok. 0 to 100%. Selalunya dekat atas ni, dekat 80% ni kita kosongkan je lah. Tak payahlah kita nak add minyak kat situ lagi, sebab kita dah trim dekat on dyno punya session kan. Okay. Tab nombor 3, water temp trim ignition. Ini pun penting. Kalau sejuk waktu pagi, ignition evan tak cukup, minyak dia tak boleh bakar. So kat sini dia dah preset dalam 5 lah, daripada sejuk sampai ke 60 Celsius tu kita dah tambahkan minyak siap-siap. Okey, untuk bila safety function ni, bila kita lebih pada 100 Celsius, kita minuskan, kita tolak. Kita minus 2 degree. So untuk jadi overheat tu dia lambat sikit lah. Yang ni penting ni. So kalau biasa kita pakai macam ni lah. Dekat sini selalu kita kosongkan ni. Kenapa kita kosongkan kat sini? Kadang-kadang Y ni water temp dia rosak, sensor dia rosak. So let's say kita dah tambah api banyak kat sini. Okey. Water temp dia rosak. Indikator ni tak akan baca dekat, sepatutnya dia akan baca kat kosong ni. Kena kita tambah 5 degree. Kita pula tuner dah tune dah cantik-cantik, cun 30 degree dekat maximum throttle. Dan tambah lagi 5, dah jadi 35. Engine boleh knocking, boleh jadi dalam keadaan bahaya lah. Okey, yang ini kita explain. Yang ni bahaya ni, kena tengok betul-betul. Kalau kita kosongkan lah daripada negatif. Kat sini tak jumpa pun negatif ni. In case water temp sensor tu rosak, ada siapa-siapa tanya ke tu? Tak ada siapa tanya tu. Kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey. Apa lagi Apa lagi dalam ni? Yang penting yang tadi itulah. Yang lain ni air temperature ni. Air temperature ni kadang-kadang ni nak cakap pun susah, sebab kita punya throttle ni duduk bawah cover set. Air temp map sensor dengan TPS sensor dalam satu lokasi yang sama. So kalau macam Honda RS, air temperature dia panas. Tak macam Y dalam 40. Kalau ikutkan takkan air temperature sampai 40. Kita kat luar 30 je, sebabkan dia tertutup, ruang tertutup. So kalau boleh kita tak compensate banyaklah kat sini. Air temp ignition pun kita tak set up. Speed trim. Okey, speed trim ni untuk kaki speed, kaki lock throttle. Let's say tuner dah set fuel ratio 13 ataupun 12.8. Okay, kalau kita lock throttle sampai 5 kilo, agak bahaya sebenarnya dengan api yang tinggi. So kat sini kita compensate. Let's say sekarang ni dalam function ni kita ada GPS punya function. Okay, start pada let's say lah 150 ke atas. Kita tambah 1% daripada total setup yang tuner bagi tadi. Maknanya dalam contoh kalau 13 fuel ratio, mungkin dia jadi dalam 28, 27. Mana safety function. Selalu kalau kita tune motor, kita akan buat macam ni. Motor tu ringan, tapi still selamat. Tu dah siap, set up, send data. Okay, dia send data. Okay, ini dekat speed trim injector. Ini speed trim ignition. Sama juga. Let's say kalau kita dah nak lock throttle kat atas ni, selalunya 150. Tengok jugalah kan motor, kalau motor standard takkanlah sampai 170 kan. Okey. Yang ni kita akan negatif kan. Kita turun dalam 2 degree masa kita lock throttle. Jadi engine tu smooth, tak adalah dia kesar atau ketat kan. Send. Ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh ajukan terus. Dengar tak dengar ni? Komen lah sikit brother. Tolonglah komen, tak dengar ni. Suara clear tak? Suara clear tak? Ada yang tak faham ke, boleh tanya lah. Kita jawab on the spot On the spot kita jawab. Sebab benda ni boleh jadi satu fenomena juga benda ni. Jadi kita isu lama dengan isu ni boleh ke untuk Honda RS? Apa tak boleh tuan. Itu kita bincang dengan distributor kita. No problem, nanti kita bincang. Okey, ini TPS enrichment. TPS enrichment ni apa dia? TPS enrichment ni Si Izzan ni. Ramai orang akan tanya TPS enrichment ni. Okey, ikut TPS berapa nak bagi. Ini sebenarnya kita punya respon, throttle respon. Kat sinilah tuner set throttle respon. Macam ni, dia macam pump function. Let's say kita dah set minyak 12 fuel ratio.
Tapi masa kita load tu kadang-kadang throttle response ni lambat. Dia lambat respon. Jadi kita add extra minyak kat situ. Ini throttle response. Tuner memang selalu main benda ni untuk dapatkan respon yang sedap. Sebab tu antara isu-isu yang menarik, isu shock dengan data tag yang ada function macam ni. Yang lain bukan tak ada, tapi function dia limited. Yang ni dia ada respon. Kadang-kadang kita tambah dekat medium ni, dekat 20% throttle sampai 40% ni, kita tambah lebih sikit minyak supaya dia respon dia cepat. Ram dia tak ada sangkut-sangkut. Kalau tak dia ini masalah, memang owner tak sedap bawa. Ini untuk minyak TPS enrichment, throttle response lah kita panggil. Ini ignition. Ini pun penting. Kadang-kadang tak cukup api, tak cukup, dia takkan respon, dia tak bakar minyak tu cantik. Ni untuk extra function. Selalu kita letak 3, 5 ataupun mungkin kat sini kita tambah lagi sebab biasa kat sini. Yang sini selalu biasa ni. Tak kisah ni nak ambil dalam 7-8 degree pun tak apa. Ada tanya ni Abang Mi, isu ni boleh set up berapa mood? Ada 3 mood. 3 mood isu ni boleh set up. Satu tu macam biasa, factory mode. Factory mode tu troubleshooting punya ni lah, janganlah pakai. Mood 1 kalau dalam ni dia kata untuk street, mood 2 untuk race. Sebenarnya mood 1 terpulang. Mood 1, mood 2 kadang-kadang kita pakai mood 1 untuk exhaust standard atau cutting standard, mood 2 untuk cutting racing ke apa ke, ataupun racing fuel ke. Kalau mood 1 mungkin 95, mood 2 mungkin 97, minyak terpulang. Okey, ini kita balik pada ni TPS enrichment. Agak penting untuk throttle response. Okey, main-main kita akan dapat juga akhirnya yang sedap. Okey, fuel start. Okey, benda ni fuel start ni sebenarnya masa kita nak start engine tu, okay, let's say berapa milisecond kita nak tambah minyak pada awal. Berapa milisecond? By second, okey, berapa persen minyak kita nak tambah. Selalunya kalau factory dah buat dalam 5, 3, saya biasa pakai 7 bagi senang sikit nak start. Okey. Yang ni lalu kita send. Yang ni jaranglah orang main, selalu dah setting cantik. Factory dah setting cantik. Yang ni hot lah. Yang ni memang hot. Digital I/O ni memang hot. Kat sini orang selalu main terletup ke. Okey, yang bestnya benda ni user boleh buat sendiri. Okey, tengok launch control, anti-lag. Lepas tu kita nampak ni flat shift, digital input. Ini untuk pit lane speed ke apa ke. Okey, kita pergi pada launch control dulu. Okey, launch control punya function. Kat launch control ni dia ada RPM berapa, nak berapa ribu RPM untuk launch. Okey, ignition style, macam-macam style kita boleh cuba. Daripada 0 sampailah 250 tak salah saya, style yang cuba. Tapi kita yang sedap nanti kita share je lagi. Okey, speed. Okey, dia ada nampak tu, ada indikator kecil ataupun kecil daripada. That means speed ni berapa hertz. Okey, cerita pasal speed ni, gearbox baru semua pakai speed. Y, RS semua pakai speed, pakai hertz kan, pakai dia punya sensor tu. So biasanya kita letak dalam 150 hertz, equivalent tu dalam lebih kurang 10 ke 15 kmh. Jadi ini penting, maknanya kalau kita lock throttle 4000, dia tak akan lepas pada 10 kmh. Bila lepas pada 10 kmh 4000 dia hit, baru dia release throttle tu. That's mean kat sini nak kita nak buat anti wheelie ke apa semua boleh buat. Ni tanya saya untuk detail. Ini best ni kalau main ni. Ni ada orang tanya lagi. Apa tu? Kalau pakai exhaust open, nanti nak tukar exhaust cutting standard, just tukar mood saja boleh ke? Boleh tukar mood, tapi kena set up juga. Selalunya apa kita buat, kita set up dua mood atau dyno dulu. Kemudian nak compensate, user boleh try main benda ni. Tapi kalau pro user, dia boleh direct buat benda ni. Tapi memang exhaust standard dengan exhaust open, beza set up dia. Dia file akan berbeza. Okay. Ini launch control, nanti kita try kita preview dulu. Ini anti-lag. Anti-lag lagi. Jelah kalau orang tak biasa, apa benda banyak-banyak ni kan. Dia ada TPS besar, kecil daripada berapa persen dia aktif anti-lag. RPM berapa lock dia. Fuel add berapa persen minyak kita nak add untuk anti-lag. Time berapa second untuk kita lock. Dan style ni berapa, kat mana sebenarnya dalam engine tu, kat mana dia nak lock, kat mana dia nak hold api tu. Yang ni memang best. Kita buat demo je lagi. Pasal ni yang dua launch control, anti-lag kita buat demo. Flat shift ni kalau pakai quick shifter, itu tak apa, nanti saya explain juga. Digital ini biasa kita pakai on kita punya nak buat apa-apa function extra lain ni, data tag dengan issue shop punya function lah. Ikut button selalunya ni, pit lane speed ke whatever kan. Okey, apa lagi?
Okey bos, nanti kita save live ni. Boleh rujuk balik Ini untuk tukar mood tau ni. Nampak ni tadi tanya mood tadi kan. Okey. Basic. Nanti lambat sikit. Stok ni jangan pakai kalau boleh. Kalau motor stok betul boleh pakai. Sebab factory memang set up untuk stok. Okey, mood 1 Eco Street. Dia namakan Eco Street, sebenarnya terpulang kat kita. Mood 2 race. Ni yang tadi nak pakai exhaust standard, exhaust open, kita set up kat sini. Kita boleh tukar on the spot. Tapi sebenarnya dia ada ni tau, voice apa ni dia panggil tu, voice command. Saya belum explore lagi sebab ni software baru dapat je pun software ni. Voice command tu kita boleh on the go ni tukar mood daripada street pergi race. Okey. Baik, Anam pun ada tu, Anam. Okay, ada siapa-siapa ada soalan? Ni. Bos, kalau ujung dah RPM 12 teran kat situ perlu turun sprocket lagi ke? Bos, 12,000 belum lagi bos. Bila teran 13,000 bos. Sebenarnya kita tengok juga, kadang-kadang ignition terlebih advance, motor akan jadi ketat. Tapi tak laju. Tapi kalau ignition tu cantik, tune ataupun ngam-ngam solid, dia tak akan meneran. Motor tu akan steady je. Tengok juga RPM 12 normal bos. Okey, ada lagi soalan tak? Sebelum kita start masuk. Okey, kita tengok kat motor. Isu dia. Okey, tengok balik. Okey, ni isu dia. Kita dah pasang, ni isu dia. NK Racing Next. Okey. Isu shop. Kita cuba start Okey, ini baru kita tengok sekarang ni kita dalam race mode. Kita dah start engine. Kita pergi tune. Let's say kita nak main injection. Okay, kita pergi basic tuning. Okay, let's say now kita idle. Mungkin kita rasa sekarang ni minyak kurang kan, kita tambah aja. Di sini kat idle 1000-2000. Base RPM kat mana tempat dia? Sabar. Bunyi dah lain. Bila minyak lebih, timing akan jatuh. Okey? Sekarang kita turunkan minyak. Kita kurangkan minyak. Nampak? Timing dah naik. Memang begitu. Kita send. Kita tunggu akan dapat beza. Jadi timing yang elok ni kita kena barulah kalau ada bau minyak. Maknanya terlebih, kita kurangkan. Ganti basic setting. Send. Okay, dia dah normal balik. Ikut mana yang kita dah set up atas dyno lah. Okay. Kalau kita kurangkan memang akan dengar perbezaan tu. Biasa kita turun banyak lah. Kita turun 5% kita tambah 5%, tambah. Nampak? Dah ada bau minyak, start bau minyak dah. Tapi kalau boleh adjust sikit lah, 2%, 3%. Ni kita send balik. Baik. Okay. Kalau kat advance tuning sama. Macam tadi kita explain tadi. Hold 3 second. Dia akan masuk advance tuning. Nampak tak dia punya cursor bergerak tu? Nampak kan? Nampak. Ini memudahkan untuk tune lah sebenarnya. Let's say dah kita tambah, sini kita tambah 5% minyak. Persen. Okay, sound dah slow dah. Let's say kita tolak pula 5%. 5% dah banyak sangat tu. Okay, send. Tengok. Terus RPM naik, akan ada perbezaan. Ini kita kata kita trim ikut user punya preference. Kadang-kadang kat traffic light kita tak dapat tau. Dia kadang-kadang timing drop ke apa ke, mungkin minyak terlebih. Kat sini ya kita punya kelebihan pakai ECU ni, kita boleh trim. Pandai Infrared Joe? Bukan. Dia ada bagi warning kalau lebih 15. Ini jangan ikut ni. Sebab ini kita tak pasang echo sensor lagi. Betul. Begitulah. Okey. Untuk injection, kita masuk pada ignition Spark Advance. Spark Advance ni main peranan untuk idle sebenarnya.
let's say now kita tolak timing akan jatuh. Terus slow, idle. Dah boleh rasa motor slow dah. Kalau kita maksimum kan, tambah api, timing akan naik. Dah nampak motor dah idle dah lain dah. Yang ni yang kita kata ikut user preference, kadang-kadang mungkin tak cukup timing dah. Jadi untuk elakkan pada kita bawa susah, nak pergi jumpa susah dunia, kita adjust sendiri je yang satu dua benda ni. Yang lain-lain tu jangan jalan kalau boleh ke high speed. Okey, back, ini ignition sama juga, basic. Ini advance. 3 saat tau. Hold dulu 3 saat. Okay, sama juga. Ini sama juga. Macam tadi dia pakai equalizer, yang ini kita pakai 5%. Kita tambah maksimum 3%. Nampak timing dah lain. Kadang-kadang orang Timing tak dah suka naik. orang tak suka timing naik ni. Ada orang suka nampak timing dah naik. Okey, kita tolak pula. Kita tolak, let's say banyaklah 8%. Kita tengok idle lah, mesti lagi. Nampak idle quality dah lagi. Terus drop. Jadi ikut kesesuaian. Kadang-kadang terlalu drop pun tak boleh. Maknanya banyak minyak yang tak dibakar. Jadi kita tambah balik back apa yang kita dah set up. Nampak timing dah naik balik. Dah dapat balik timing 1800. Okey, jadi rasa clear. Back. Minta tolong share, minta tolong share. Okey, kita nak try buat. Yang ini memang orang suka lah. Saya share yang ni Idle dengan rumble ni. Ni memang hot lah, hot Idle tuning ni untuk motor yang ada IAC. IAC ni maksud dia idle valve. IACV lah selalu orang panggil. Okey. Honda RS, S1M ada benda ni. Tapi untuk Y memang tak ada benda ni. Suara clear tak suara? Ni motor Suara start okey ni. tak? Suara. Tapi ni untuk ni lah. Ni rumble teknologi ni. Ini best. Let's say yang ni zero kita try. 1. Dengar bunyi. Timing kuda. Dia ada 9 mode dalam saya. Nombor 1, nombor 2. Sound dia lain sikit. Nombor 3. Tak banyak beza. Nombor 4. Lain-lain setup, lain-lain bunyi Kalau exhaust open dengar ni, exhaust ni cutting standard. 7. Nampak? Dah lain. Kuda demam ni. Okey. Ni kuda nombor 8. Lain. Kuda nombor 9. Tak ada. 9. Lain. Dia ada 9 style lah, 9 style. 9 style. Tak ada, habis dah. Dia tak bagi dah. Okey, kita tunggu balik. Maintain balik. Boleh set sendiri lah timing kuda. Jadi timing kuda set sendiri. Saya jumpa tuner. Tidak tuner penat. Nak on off timing kuda boleh buat sendiri. Nampak tu? Beza. Okey. Betul. Timing kuda. Okey, yang mana yang penting ni, analyze pun agak penting. Kita nak check. Kadang-kadang kita nak check kita punya throttle, TPS kita. Okey tak okey? Kat sini ada RPM, TPS, injector, ignition, FU ratio dengan GPS speed. GPS speed pun ada tau. Boleh capture lagi. Itu yang mahal tu. Gambar. Boleh capture. Okey, dah capture, dia masuk dalam file kita. Alamak, saya pun belum on lagi sebenarnya. Okey, kalau kita rem kat situ kita nampak GPS boleh function. Kalau kita tengah lock throttle kan, GPS problem. Oh, leceh tu. Kat sini kita boleh check. Okay, pause. Boleh putar balik. Kita boleh putar balik kat mana kita buat tadi. Yang ni penting lah sebenarnya untuk peminat-peminat motor ni kan. Kita tahu je lah tempat tu, RPM naik, drop, TPS ada lagi ke tak. Ini function yang best sebenarnya.
Okey. Kita pergi pada digital IO. Ni yang paling orang suka ni. Ya weh, kena buka pintu weh. Mati lemas Ini kita yang dah. paling orang suka ni. Okey, kita try buat launch control dekat 4000. Ignition style ikut basic dia. Kita on dulu. Ni ada button dia tau ni. Enable dia. Kena enable dulu, right dulu. Yes. Right. Send. Okey, kita try. Okey, ni letup-letup ni. Kalau kita tukar RPM, let's say kita letak kat RPM 6000 tinggi sikit. Okey. Send. Jaga tutup telinga. Ambil dia. Style ni kita boleh tukar. Biasa kita pakai 112 ni sedap. Okey. Tadi punya sound macam bunga api. Yang ni kita tukar yang lain Lain sikit muka. Boleh set sendiri bos. Kat sini kita boleh main. Boleh try. Kalau kita nak off launch control, kita just off. Settle. Okey, settle launch control. Kita pergi pada intellect. Intellect ni special. Okey, TPS kecil daripada, let's say kita letak 50% lah. Okey, kita on intellect. Maknanya bawah 50% dia aktif. Lepas 50% intellect dah tak aktif lagi. Okey, RPM pula kat mana kita nak lock RPM? Kita katalah 6000. Okey. Fuel add kena add. Ini nak banyak api tambah lagi lah, tapi jangan lebih sangat, takut terbakar piston. Time kita ambil 2 second ke pulang. Style kita pakai let's say 112 ataupun ni kejap cancel. Style kita ambil 96 yang selalu kita guna lah. Send. Okay, ni intellect. Tengok dia ikut throttle. Bila load habis, dia lepas. Lepas pada 50% dia lepas. Okay, so intellect main function. Kita tak pakai lah. Ini boleh ubah ikut kita punya kesesuaian. Nak sound yang sedap ke 7-7 ke, kita try. Kita try set. Okay. Itu function intellect. Launch control kita cover, intellect kita cover. Flat shift kena ada shifter, kita tak ada, itu kena test. Biasa test atas dyno atau atas jalan. Okay, kita dah explain. Apa lagi? Saya rasa kita dah cover semua. Jangan lupa yang ni mode, ni voltage. Okey, kita off lah. Dah selesai. Duduk tak? Tak semestinya 4000 bos. Kalau nak letak 6000 ke baru letup pun boleh. Merasap. Abang Fuad apa ada? Abang Fuad. Buat bagaimana buat? Okey. Itulah kelebihan function ni. Berpeluh juga dia buat Malulah dah malam kipas pun kurang ni. So kalau siapa-siapa yang meminat boleh hubungi kita. Kalau ada soalan pun boleh tanya. Live ni pun kita akan kongsi. Yang paling penting dia punya function lah sebenarnya. Dia fleksibel. Siapa-siapa boleh buat. Cuma macam nasihat saya tadi lah, benda yang jangan kacau, kita tak kacau lah. Benda yang kita boleh adjust, yang ikut kesesuaian kita adjust. Okey, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita end kita punya ni? Boleh tahan juga. Dah lebih setengah jam dah ni. Terima kasih lah pada siapa yang tengok live ni. Cuma kita nak beritahu lah, ini benda baru, benda yang menarik bagi saya. Yang belum ada lagi. Siapa tu? Siapa tu? Zainul Adwa ni. Alamak bos, lupa lah bos. Kita tengok muka lah bos. Ada tadi dia tanya apa? Okey, tak apa. Yang paling penting kita tahu apa yang kita buat dalam benda ni. Kita just explain supaya orang senang dapat lah. Benda yang seronok nak main. Cuma kalau tuner nasihat kita macam mana, kita kena ikut lah. Especially on ignition advance, on fueling dekat high RPM. Yang untuk bawah-bawah ni masih orang kata masih okey lagi lah kalau nak compare dengan yang high RPM ni. Sebab bahaya, takut inya letup je. Especially yang dah jet 4 ke apa ni, jaga baik-baik.
Macam mana nak jadi dealer SU Shop? Bos kena interview lah bos. Tapi tak apa, kalau sebelum interview datang sini dulu. kita boleh guide kan, sebab distributor ada di Johor. Siapa kita punya distributor apa dia? Aduh, Facebook dia. Tuan Dini boleh communicate dengan dia. Siapa nama dia? Saya pun lupa. Nanti kita communicate. Lama ni abang Kuriang kita ni. Abang Kuriang kita, terima kasih watching. So kita buka pada sesi soalan lah. Ada apa-apa yang nak tanya? Ada apa nak tanya boleh tanya lah. Kita dah explain one by one macam mana nak guna Ramble teknologi, launch control, macam mana nak buat apa ni, anti-lag, TPS enhancement tu, itu semua benda-benda penting lah. SYM, okey bang, itu soalan yang menarik tu. SYM belum keluar lagi, dalam proses. Okey, kita tengok kabel tuning ni dah siap dah soket SYM. Ni soket untuk SYM, tuning SYM. Tapi belum sampai lagi issue untuk SYM. Once sampai ni kita akan share dalam kita punya Next dia tak ada. Kita akan share dalam kita punya Facebook. Nanti Tuan Rahmat Mat nanti boleh tengok lah. Alamak, mana pakai bedak bos. Bos Fendi ni. Okey, ada soalan ke apa ke? Kita tunggu lagi seminit 2 minit ni sebelum kita end kita punya live. Boleh tanyalah apa. Boleh share kalau ada soalan ke apa, sebab benda ni ramai orang buat. Cuma kita explain dengan lebih mendalam lah mana satu nak pakai, function nak pakai. Seronok main benda ni sebenarnya. Okey. Max, alamak bos. Bos Afsar Ibrahim. Maaflah bos, ini memang untuk VF3i. Untuk RS dah ada tuan, datang beli je lah. RS dah ada. Untuk RS dah ada. Dia ada 2 model ECU Shop dengan Datatech yang ada function yang sama ni. Apa yang software pun actually lebih kurang sama je. Cuma yang menarik kita boleh set up lah. Kita boleh main ikut kita punya preference. Kadang-kadang kat traffic light enjin asyik mati, pagi susah nak start. Itu tujuan utama kita buat benda ni, supaya nanti bila customer kita pakai ataupun orang lain pakai, dia dah tahu kat mana nak adjust ataupun kat mana yang patut kita buat. Alamak, Alih Seret ni siapa pula ni? Datatech pre-order tu dah sampai ke bos? Dah sampai dah bos. Yang pre-order semua dah sampai. Datang Tuan Dini lah tu datang, tak apa. No problem. Kita boleh datang bincang ke apa ke. Ada soalan ke apa lagi sebelum kita end live ni? Tak ada. Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Kalau tak cukup info, boleh contact kami. Contact saudara Farid kita ni, kita punya bos. Dalam order pre-order kita call dia VF3i. Memang ada bos, tunggu keluar lagi. Tuan Alih Seret, tunggu, belum keluar lagi. Ni ada Seret ni yang order dengan kita ke? Mana tu? Alamak, nama dalam Facebook ni special lah bos. Motor apa? SYM. Okey, mantap. Isu yang tengah pakai dah rosak. Dia meminta nak isu shop lah. Boleh tu tuan, dah kena lah tu. Sebab ni yang baru ni menarik, sebab dia user friendly. Kalau Apitech pun function tak macam ni. Ini lebih seronok. Cuma kan macam saya explain tadi, dia punya terms tu kadang-kadang lain. Macam apa tu, dia tak pakai percentage, dia pakai millisecond. Itu yang tujuan kita buat benda ni. Okey, Tuan Rahmat, kedai kami di sebelah Segi Fresh Teluk Panglima Garang. Sebelah Segi Fresh Teluk Panglima Garang. Dekat je, tak jauh. Okey, ada soalan? Okey, nanti WhatsApp bos Fuad, trade in Datatech boleh tak? Apa tak boleh tuan, trade in je lah. Datang Tuan Fuad datang. Tapi kita ambil RM50 je. Bukan Datatech, anti racing. Ada? Oh, ada. Isu SYM dah sampai tuan. Bukan Tuan Alih Seret dah sampai SYM. Nanti communicate dengan Bang Farid kita. So saya rasa dah boleh end communication ni lah. So jangan lupa, benda ni memang best kalau nak main. Untuk beginner, untuk advanced tuner, untuk yang short, yang advanced kaki racing, kaki highway, kaki convoy, memang sesuai. Jadi jangan lupa. So saya akhiri dengan Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi pada semua. Harap-harap dapat sharekan benda ni, bagi information ni pada kumpulan-kumpulan lain. Moga dia bermanfaat lah, itu tujuan kita. Okey, Assalamualaikum sekali. Terima kasih. Bye. Okey.